Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita ucap syukur kepada Allah kita dapat jumpa pada malam ini. Saya seronok bersama dengan tuan-tuan. Ada 3-4 juta surau dalam dunia ini. Tapi antara 3-4 juta surau ini adalah surau yang paling seronok saya datang. Sebab tu saya datang walaupun sekejap. Kebetulan malam ini jadual saya bertindih tak perasan. Jadi saya kena berada di Bukit Sagar dalam pukul 9.30. Sebab tak nak hampurkan mana-mana ya. Tapi saya kena datang juga sebab tajuk yang saya nak bincangkan malam ini adalah tajuk yang paling penting antara 2-3 tajuk, iaitu tajuk Mubtilatul A'mal. Mubtilatul A'mal ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu dia perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala amalan. Bukan membatalkan amalan yang kita belajar dalam fiqh tu, yang membatalkan amalan. Maknanya kalau kita semayang, katakan kita terkentut, terbatal semayang. Ini kita bukan nak fikir pasal terbatal tak batal, nak fikir tentang apa perkara yang kita buat pahala dia boleh terbatal. Maknanya bila kita buat, letih dapat, dahaga dapat, peluh dapat, tapi pahala tak dapat. Ya. Jadi benda tu penting dibincangkan pada awal-awal Ramadan ini. Sebab lepas ini tuan-tuan semua akan pulut. Ya, memang nak pulut habis ni. Sebab kita terasa macam tahun ni ikut Ramadan terakhir buat aku ni. Kaki pun dah sengal-sengal, kepala pun dah sengal-sengal agaknya ni Ramadan terakhir kot ni ya. Jadi kita pun terasa macam dah dekat tadi ya. Jadi nampaknya tahun ni kita nak pulun. Nak pulun habis-habisan. Biar ibadat kita tahun ni orang kata ibadat yang paling hebat. Tapi kalau kita pulun pun, kita buat perkara-perkara yang akan saya sebutkan nanti, Allah Ta'ala tak bagi kita walaupun satu pahala. Itu yang kita takut tu ya. Saya nak bacakan hadis-hadis ini supaya tuan-tuan faham dan kita tidak buat kesilapan-kesilapan tersebut ya. Baik, mari kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama Nabi cerita, Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahum. Ada 2 orang manusia, kata Nabi, sembahyang mereka berdua ni tidak melepasi kepala mereka. Maknanya bila dia sembahyang tu, pahala dia naik sampai ke telinga. Nak lepas kepala tak boleh, apatah lagi nak naik ke langit yang ke-7. Maknanya tak sampai kepada Allah. Kalau dia sembahyang pun boleh lapar, boleh letih penat je ya. Siapakah 2 orang itu? Yang pertamanya abdun abiq an mawalihi hatta yarji'a ilaihi, yaitu hamba yang lari daripada tuannya sehingga dia kembali semula. Ini zaman kita dah tak ada dah ya, dah tak ada dah. Kalau ada hamba dia lari daripada tuan dia, dia semayang ke, dia puasa ke, apa benda pun tak ada pahala, Allah tak bagi apa pun kat dia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang semayang yang tak sampai melepasi kepala, artinya tak sampai naik ke langit yang ke-7, ialah imra'atun asad zawjaha hatta tarji'a, perempuan yang durhaka kepada suaminya sehingga dia kembali semula ke rumah. Dia keluar daripada rumah, tinggalkan suami dia, tak ada izin, tak ada apa, keluar gitu menonong, keluar bawa beg besar. Kamu nak ke mana je nak? Jangan tanya-tanya lagi. Saya nyesal kahwin dengan awak. Menyesal kahwin dengan kita. Anak 12 keluar dah menyesal. Dulu tak menyesal. Aku menyesal kahwin denganmu. Nonong dia keluar bawa beg besar dia. Nabi kata, perempuan, Allah tak terima semayang kau, puasa kau, haji kau sampai kau kembali semula ke rumah suami. Ya, ada tak belakang 3 hari lagi pada suami? Ada ya. Kalau ada, malam sekarang kena balik dulu. Sekarang kena balik dulu, beritahu bang, saya ada kat surau Sedeli, minta maaf ya, kosong-kosong ya. Baru Allah Ta'ala terima semayang puan-puan. Kalau tidak,
dahi lekuk, kapet lekuk, tapi pahala tak dapat apa-apa. Ya, hadis yang kedua. Salasatun la tujawizu salatuhum adhanihim. Ada 3 manusia yang mana sembahyang mereka tak melepasi telinga mereka. Ada telinga pula tadi kata. Tadi kepala ni mana lagi teruk. Dia sembahyang ibadat satu benda Allah Ta'ala tak pandang. Siapa dia? Sama dia macam tadi. Al-abdul adik hatta yarji'a, hamba yang lari daripada tuannya. Satu. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Perempuan yang tidur dalam keadaan suaminya marah dekatnya. Itu dia. Ya. Jadi jangan bagi suami marah, bagi suami suka. Ya. Kita bagi suami marah, suami geram dekat kita, suami benci dekat kita. Kita tidur tu selagi kita tidak minta maaf, sepanjang tidur malaikat laknat dia. Itulah ujian bagi orang perempuan di akhir zaman ni. Betul. Orang perempuan suruh taat pada Allah senang aja. Ramai pergi tengok mana-mana masjid, ramai orang perempuan datang. Ya, maklumlah sekarang ni telekung cantik-cantik. Kalau dah beli tak pakai, mana apa nak buat, takkan nak pergi sekolah pakai telekung, betul? Pergilah surau pakai telekung, lawa telekung, alhamdulillah bagus. Tapi dia pergi tu dalam keadaan tadi, baru dia hentak meja depan suami. Kebetulan dia masuk agaknya tadi garam kurang. Suami komplain sikit, nampaknya kurang garam dah. Dia tepuk, awak ni saya dah masak banyak suami. Ambul. Lebih gula. Lebih gula. Lepas tu dia pergi solat tarawih. Malaikat ketahukan dia, wah, apa pahala pun kau tak dapat, sebab kau buat suami kau sakit hati. Ya? Jadi itulah, nak buat Allah Ta'ala redha kat kita mudah, tapi nak suruh suami redha kat kita, ini orang perempuan tak mampu. Tak mampu dia. Ini ujian bagi orang perempuan. Ya, mudah-mudahan selepas kuliah ini semua yang ada belakang tabir itu pakat cari suami cepat-cepat. Minta maaf bang, biar Ramadan dah tiba ni. Apa dosa saya? Kita pun senaraikan, ambil A4 paper ni, aku senaraikan dosa kau. Ya, tunjuk dekat dia, ni dosa kau. Ni selama ni aku memendam rasa tu. Ya, selama ni aku memendam rasa. Tapi kau buat dono je. Penting tu, penting sebab apa? Supaya ibadat orang perempuan tu Allah terima. Sebab kalau Allah Ta'ala tak terima, sampai akhirat besok, apa modal kita nak jumpa Allah? Kita datang malam ni, beribadat malam ni, berhimpit beribadat ni, tujuannya nak cari persiapan menuju akhirat. Tiba-tiba sampai akhirat besok, buka buku amalan tengok kosong. Malaikat, mana solat tarawih aku? Aku pergi solat tarawih tiap-tiap malam pergi. Itu bukan tarawih, kuliah apa aku dengar. Malaikat kata, minta maaf lah kak, saya tulis tapi Allah Ta'ala suruh bolkan, suruh delete tadi. Kalau gitu. Yang ketiga, orang yang ibadatnya Allah Ta'ala tak terima, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, iaitulah pemimpin kepada satu kaum dalam keadaan rakyat marah sangat pada dia. Ini pun ibadat Allah tak terima. Ya, dia jalan tol tak kena tol, relax lurus. Rakyat kena bayar tol mahal-mahal. Rakyat marah, Allah tak terima ibadatnya. Nampak ya? Jadi kalau satu hari nanti tuan-tuan jadi Perdana Menteri, jangan bagi rakyat marah. Rakyat nak tazkirah Ramadan tak dibaginya. Marah rakyat, apa punya orang? Habis Allah Ta'ala tak terima amal ibadat. Ya? Jadi dah berapa dah tuan-tuan dengar tadi? Kalau ada catat, mesti tahu ya. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi SAW bersabda, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamis. Dibuka akan pintu syurga itu pada hari Senin dan juga pada hari Khamis. Jadi pada hari Senin Khamis Allah Ta'ala buka pintu syurga. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Pada hari itu Allah Ta'ala berikan keampunan kepada semua orang selagi orang itu tidak mensyirikkan Allah. Illa kecuali
rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang lelaki antara dia dan saudaranya ada permusuhan dan perbalahan, tak bertegur sapa. Yang ni pun Nabi kata unzuru hadzaini hatta yastaliha thalathan. Ya, tengok orang ini, Allah Ta'ala takkan bagi apa pun pahala pada dia sehingga dia berdamai. Ya, macam mana ada kawan-kawan kita yang kita tak bertegur sapa dengan dia? Ya, kalau ada, baiklah cepat-cepat pergi mohon maaf, kerana sepanjang pergaduhan kita tidak bertegur sapa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima pahala, tidak menerima apa-apa pun daripada kita. Ya, baik. Hadis riwayat Imam Bukhari, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak boleh meninggalkan kata-kata yang tidak elok, yang dia kalau bercakap tu cakap yang tak elok aja, kata-kata yang palsu, berbohong, berdusta, Allah Ta'ala tidak berhajat untuk melihat dia, walaupun dia meninggalkan makan dan juga minum. Maknanya dia berlapar dahaga macam mana pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tengok pahala amalan dia itu. Ya, baik. Hadis yang seterusnya, orang yang beribadat tapi Allah Ta'ala tak terima ibadatnya, tak ada pahala. Siapa? Riwayat Imam Muslim, Nabi berkata, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Barang siapa yang pergi berjumpa dengan tukang-tukang tilik, Allah Ta'ala tidak akan menerima sembahyangnya selama 40 malam. Ya, hadis yang lain Nabi bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang berjumpa dengan tok-tok bomo, ya, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang bomo tu kata. Ya, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang tok bomo tu kata, maka ketika itu faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad, orang itu telah terlepas daripada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya orang itu sudah tidak diakui sebagai umat Muhammad lagi. Ya, jadi tengok bahaya kita pergi jumpa tukang tilik, bahaya kita pergi jumpa tok bomo, kerana kedua-dua mereka ini pengamal-pengamal syirik. Tiba-tiba kita jumpa dia, kita tanya dia, saya ni sakit ni tok bomo, siapa buat? Yang buat kau tu orangnya tak jauh, dekat aja dengan kau. Dia tak besar, tak kecil, tak tinggi, tak kurus. Kita pun nampak dah. Ya? Kawan tu bagi cakap macam tu sebab dia pun tak tahu sebenarnya. Ya tak? Nak tahu dia tahu tak tahu, sebelum kita tanya dia tu, kita pergi sorok slipper dia dulu. Sorok slipper tok bomo tu kan. Tok bomo, sebelum tok bomo tilik saya, cuba tok bomo tilik di mana slipper tok bomo sekarang. Kalau dia boleh kata slipper saya berada di bawah pokok mangga tu, betul? Kita boleh tanya dia. Tapi dia pun tak mampu. Sebab tu dia pun kata, yang buat engkau ni, dia tak kurus, tak gemuk, tak tinggi, tak rendah. Dia pun tak tahu sebenarnya. Kita pun tahu dah. Bodoh. Ya? Jadi orang yang jumpa bomo-bomo ni, Allah Ta'ala tak terima semayang 40 malam. Kan susah tu. Bila semua semayang tak terima, yang lain pun sama lah. Ya, yang lain pun sama. Sebab itu kalau sakit, cepat-cepat berjumpa dengan ustaz-ustaz kita, jangan jumpa dengan bomo-bomo yang karut-karut. Baik, apa lagi perkara yang menyebabkan amalan kita terbatal pahalanya? Apabila kita melebihi Allah Ta'ala dalam memberi hukum. Ini orang panggil dalam bahasa Arab at-ta'ali 'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, dalam kampung kita ni ada GRO. Ya? Ada GRO seorang. Kita pun kata, engkau ni bulan Ramadan pun kau buat kerja tak senonoh ni. Engkau ni kan memang ahli neraka kan? Engkau ni memang ahli neraka. Besok kau lah yang jadi kayu api neraka. Ini kata-kata begini haram. Sebab apa? Kita telah mendahului Allah.
walaupun di GRO ke, dia gairo ke apa benda ke, ya, dia belum mati lagi. Berapa ramai orang yang buat jenayah, tiba-tiba di ujung nyawa ni dia bertaubat. Ya, bila bertaubat, Allah bagi dia masuk syurga. Kan cerita orang 99 dia bunuh orang laki-laki 99 dia bunuh. Ya, dia pergi nak bertaubat. Ada can tak lagi saya bertaubat? Kata ustaz yang tak pandai tu, tak ada canda. 99 orang macam tu nak bertaubat orang. Dia kata biar aku cukupkan 100. Dia ustaz baru bisa. Dia pun hentam ustaz tu, tinggal dunia ustaz, cukup 100. Lepas tu dia jalan lagi, barulah dia jumpa seorang ustaz yang hikmah. Boleh, apa pula tak boleh taubatnya? Itu, kau dah bunuh berapa orang? 100 tak banyak. Kalau 101 baru banyak. 100 belum banyak lagi. Dia pun, tak banyak lagi ya. Dia pun pergi bertaubat. Akhir sekali meninggal dunia sebelum sampai ke tempat dia. Bila dihukum, dia dapat masuk syurga. Nampak? Sebab itu kita jangan melebihi Allah dalam menghukum. Dalam satu hadis Nabi SAW, ya, hadis riwayat Imam Muslim, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki berkata kepada kawan dia kata apa? Wallah la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa dia. Nampak tu? Mana mandai dia macam dia pula Tuhan. Allah Ta'ala tu dia maha pengampun. Dia boleh ampunkan dosa semua orang kecuali dosa syirik. Tiba-tiba kawan ni bergaduh, Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa dia. Nampak tu? Wa inna Allah qala, Nabi kata, bila dia cakap kepada kawan dia begitu, Allah pun berkata kepada dia, man dzalladzi yata'ala alayya alla ughfira li fulan faqad ghafartu li fulanin wa uhbitat amaluka. Barang siapa yang melebihi Allah Ta'ala dalam menghukum dengan berkata, hei fulan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kau, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa dia, dan amalan kau aku batalkan semua pahala. Nampak tu? Sebab itu kita orang masjid kena jaga-jaga. Dia biasa jenayah macam ni, yang buatnya orang masjid dah macam kita ni. Maklumlah kita, dia muka tak kering air wudu tak? Muka kita tak kering air wudu, jadi kita dah terperasan baik sangat. Balik daripada solat tarawih jumpa gairo pula. Jumpa GRO. Oh tu. Dek mana ni dek? Kau malam-malam buta Ramadan pun buat maksiatnya. Kau ni memang ahli neraka punya orang lah. Jaga. Jangan cakap macam tu. Sebab mungkin Ramadan ni dia buat benda macam tu, Ramadan tahun depan dia jadi imam pula. Macam mana? Kan? Sebab itu kita jangan terlalu laju dalam menghukum orang. Ya? Sebab itu kata Syekh Abdul Karim Maudah, ya, Setiausaha Ikhwan Muslimin Iraq, dia kata apa? Hendaklah kamu jadi pendakwah, jangan jadi qadi. Itu. Nahnu du'at lasna qudah. Kita ini pendakwa. Pendakwa ni artinya bila tengok orang jahat, kita nasihat dia. Bila tengok orang tak betul, kita nasihat dia. Kita bukan qadi. Qadi kerja ni apa? Engkau masuk penjara, kau tak betul, itu qadi. Kita pendakwa. Jadi kurangkan menghentam orang dan menghukum orang, banyakkan memujuk dan menggosok orang. Ya? Sebab kita takut kita melebihi Allah dalam menghukum sesuatu. Sebab dia boleh membatalkan ibadah. Baik. Apakah lagi perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadah kita? Banyak lagi ni, saya bacakan 1-2 saja lagi sebab saya nak terbang ke tempat lain. Antara yang boleh membatalkan pahala ibadah bila kita mendustai qada dan qadar Allah. Ni jaga ni. Mendustai qada dan qadar Allah, ini membatalkan pahala amalan kita. Apa kata Nabi? Ya, Nabi kata salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Ada 3 manusia, macam mana pun Allah Ta'ala takkan terima amalnya. Siapa dia? Orang yang durhaka. Siapa? Anak yang durhaka pada mak bapak. Ini ibadatlah macam mana pun Allah Ta'ala tak terima. Ya? Tadi siang tadi mak ajak buka puasa. Datanglah buka puasa rumahku, lama dah tak buka puasa. Saya nak buka puasa dengan isteri saya lah. Menitik air mata mak.
Datang solat tarawih kosong, Allah Ta'ala tak bagi apa-apa. Ya, pergi buka dengan mak tu. Nampak? Ya, durhaka pada mak bapak, ibadat Allah Ta'ala tak terima. Yang kedua, Manan ni siapa? Bukan Eman Manan. Manan ni artinya orang yang suka sakitkan hati orang lain. Dia bersedekah, datang anak yatim, cik tolong saya. Awak ni tak habis-habis minta sedekah lah. Nah, saya bagi RM10 yang datang ni. Dia bagi tapi dia sakitkan hati orang tu. Ini pun ibadat yang Allah Ta'ala tak terima. Terbatal habis yang mana ni. Jadi sebab tu, bila tuan-tuan berderma, jangan sakitkan hati orang yang minta derma tu. Macam malam ni, ada tong letak luar tu. Tong tu daripada sekolah saya. Bila tuan-tuan letak tu, kata Allah, kecilnya tong ni. Kalau besar tu bagus, boleh banyak lagi tu letak. Macam tu. Jangan asyik-asyik tong ni yang dia letak. Apa kita ni? Kita berderma tapi kita sakitkan hati orang tu, habis amalan kita. Jangan. Kita berderma ni ibarat kita buang air besar. Tadi kita sahur, lepas sahur sebelum subuh kita pergi tandas. Lepas tuan-tuan keluar benda tu 3 kilo, 4 kilo keluar. Ada tak tuan-tuan rasa menyesal? Mungkin balik Allah sayang. Tak ada. Bila benda tu dah keluar, kita takkan ungkit balik. Kita flush pergi, lega. Keluar daripada bilik tandas tu tak ingat apa dah. Begitu hendaknya kalau kita berderma. Tak ingat apa-apa dah. Derma sudah. Yang ketiga yang Allah Ta'ala tak terima ibadat dia, wa mukadzibu bil qadri, orang yang mendustai qadar Allah. Gitu. Orang yang mendustai qadar Allah. Contoh, dia mendustai qadar Allah ni orang yang suka guna kalau ataupun kalu. Katalah tadi dia datang malam ni, dia bawa kereta Camry dia yang baru tu. Ayah berkilat, dinding berkilat, semua berkilat. Isteri dah kata, bang, jangan bawa Camry, bang, pergi surau je, abang bawa di basikal buruk dah. Dia pun bawa semayang tarawih. Lepas semayang tarawih, yang tinggalnya bila dia keluar, tapak ayah. Camry-nya dah tak ada. Dia pun Allah, ini dah takdir, tak apalah nak macam mana. Allah dah tulis bagus. Dia balik rumah yang Camry kita dah hilang, yang Camry yang kita nak bawa balik raya tu dah tak ada. Tinggal tapak tayarnya ni. Isteri dia kata, tengok, kalau abang tak bawa tu tak hilang tadi. Kalau abang tak bawa. Ini perempuan mendustai qada dan qadar Allah. Benda dah berlaku, Allah Ta'ala telah takdirkan sejak azali lagi. Camry itu akan hilang pada 29 hari bulan Jun 2014 dekat Seri Andalas. Apa kita boleh buat? Tiba-tiba dia tak boleh terima kenyataan. Kalau abang tak bawa tadi, kalau abang dengar cakap saya tak hilang tadi, ini perempuan habis, terbatal amalannya. Faham tu? Jadi tuan-tuan jaga-jaga. Jangan bila benda dah berlaku, ini qada dan qadar Allah. Sudah. Terima ajalah dan telanlah air liu, belajar-belajarlah untuk terima qada dengan Allah. Kalau sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata fa innal lau minasyaitan. Guna kalimah kalu if ke kalau ke lau ke, ini semua kerja setan. Orang yang guna kalimah kalu, ini orang yang tak beriman dengan qada dan qadar Allah. Kalau kita tak datang tadi kena okey, kalau kita tak datang motor kat sini tak hilang tadi kan kalah. Allah kata aku punya orang. Ini semua berlaku, aku yang atur. Baik, apa lagi yang boleh menyebabkan amalan kita hilang pahalanya? Biasalah tuan-tuan, kalau kita menyakiti Nabi SAW. Quran kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara-suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi, dan jangan kamu panggil Nabi kamu macam mana kamu panggil kawan-kawan kamu. Barang siapa yang buat demikian, sesungguhnya amal-amalnya telah terbatal dalam keadaan dia tidak sedari.
Jaga tu. Dengan Nabi ni tuan-tuan tak boleh cakap suara tinggi. Ya, sebab itu isteri-isteri Nabi mana ada panggil Nabi abang, tak ada. Sebab apa? Orang Arab ni tuan-tuan, Arab, dia kalau kahwin dengan seorang lelaki, dia tak panggil abang. Kita sini hebat tau. Kahwin dia panggil abang lah, abel lah, ya, bapaknya lah, ya, macam-macam. Orang Arab, budaya dia kalau kahwin dengan seorang lelaki, dia panggil nama. Sebab tu saya duduk sana lama, saya tak kahwin dengan Arab, takut balik mak bapak marah. Apa punya menantu panggil suami nama? Macam saya ni kan, udah, yang kita aku lapor. Dengar dia nenek saya kan orang Melaka tu kan, jangan tu, darah dia penuh darah adat tu kan saya. Kau panggil cucu aku nama, kau tu isteri, panggil suami dengan nama. Bagi orang Arab benda tu dah adat. Dia tak perlu, memang adat dia gitu. Ya. Siti Aisyah sepatutnya dia panggil Rasulullah panggil apa? Panggil Muhammad je. Betul? Tapi pernah tak tuan-tuan dengar Siti Aisyah panggil Rasulullah Muhammad? Tak pernah. Dipanggil apa? Ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab Quran kata, jangan kamu panggil Nabi kamu macam kamu panggil orang lain. Tak boleh. Ya? Tak boleh. Kita kena panggil Nabi kita dengan panggilan yang enak-enak, yang sedap-sedap, yang bagus-bagus. Dan jangan kita angkat suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi pun tak boleh. Angkat suara lebih daripada suara Nabi, terbatal amalan kita, kosong. Besok pergi ke padang mahsyar, buka buku satu pahala pun tak ada. Sebab itu sekarang ni kita tak ada dah, sebab Nabi pun dah pergi kan. Cuma sekarang ni yang adanya makam dia. Jadi bila kita pergi makam Nabi, beradablah depan makam Nabi. Jangan terjerit-jerit. Nak cakap dengan Nabi pun cakap pelan-pelan gitu ya. Nah sekarang ini bila Nabi dah tak ada juga orang yang biadab dengan Nabi. Itu, biadab dengan Nabi. Seperti apa? Biadab dengan sunnah-sunnah Nabi, biadab dengan ulama-ulama yang bawa ajaran Nabi pun tak boleh juga. Ya. Jadi itu, jangan kita buat perkara-perkara yang tak bagus itu ya. Dan yang akhir sebelum akhirnya tuan-tuan, yang boleh menyebabkan amalan seseorang itu terbatal ialah apabila kita ini melakukan perbuatan secara riak. Jangan riak. Riak itu apa? Melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya kerana orang lain. Itu dipanggil riak. Jadi pada malam ini kita semayang untuk cari redha Allah, tidak ada niat lain. Ya, kita semayang malam ini untuk cari Allah, bukan nak cari pahala, bukan takut neraka, bukan apa-apa. Kita nak Allah. Ustaz semayang tak nak pahala ke? Tak nak. Aku semayang bukan nak pahala. Sebab kalau aku semayang nak pahala, aku bukan nak Allah. Aku nak apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Tak nak. Aku nak cari Allah. Pahala tu dia nak bagi, tak bagi, itu ikut suka dia. Sebab dia Tuhan yang maha berkuasa. Dia reti, dia tahu apa dalam hati aku. Jadi aku semayang malam ni 20 rakaat, 8 rakaat, bukan nak cari pahala, tapi aku nak cari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala bagi aku makan, buka puasa dari apa benda yang tak ada, semua ada. Aku nak ucap terima kasih pada dia, sebab tu malam ni aku datang sujud kat dia. Pahala dia nak bagi, tak bagi, itu pulang kat dia. Ya, kita ikhlaskan ibadah kita. Jangan kita buat bisnes dengan Allah Ta'ala. Dengan sama-sama manusia boleh buat bisnes, tapi dengan Allah tidak ada bisnes dengan dia. Kita ibadat untuk cari Allah, pahala itu serah pada dia. Ya. Dan seterusnya tuan-tuan, yang akhir sekali saya nak sentuh pada malam ini, yang boleh membatalkan pahala amalan kita ialah apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik terhadap Allah. Semayanglah banyak mana pun Allah Ta'ala tak akan terima. Wa man yartadid minkum an dini fayamut fahuwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang yartadid minkum an dini, orang-orang yang berpaling ke belakang daripada agamanya, artinya dia murtad, kemudian fayamut, maka tiba-tiba dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, faulaika habitat a'maluhum, mereka itu ialah orang-orang yang terbatal amalan-amalan mereka di dunia wal akhirah. Ya, sebab itu sebelum kita solat tarawih, sebelum kita beribadat, pastikan kita membawa akidah yang bersih. Tidak ada akidah-akidah yang kotor yang boleh membatalkan syahadat kita. Ya,
Arab-Arab tak ada lah dekat surau kita ni orang yang menolak hukum hudud. Betul, tolak hukum hudud, murtad. Bila murtad, terbatallah amalan kita. Ya, jangan ada juga muslimat di belakang tabir tu yang menolak poligami. Tolak poligami, murtad. Betul. Cuma saya tak sanggup nak amalkan, ustaz, belum tiba masanya. Itu tak apa. Kalau dia kata saya tak terima, apa ni? Tak suka. Jangan. Murtad. Ya, bukan berdosa besar, murtad sebab ini hukum Allah. Tolak hudud kerana tak suka dengan hudud, murtad. Tolak janggut kerana tak suka dengan janggut, berserawai macam bayi, murtad. Ya. Jadi jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan kita ini syirik lalu terkeluar daripada pegangan Allah. Jadi jaga-jaga, terima semua hukum Allah. Jangan ada perkara-perkara yang menyebabkan kita ini boleh melakukan perbuatan syirik. Bila syirik, habis semua amalan terbatal. Jadi katakan dia murtad 10 tahun. 10 tahun tu tuan-tuan, sebelum itu dia beramal punya banyak. Sebelum dia murtad, dia pergi haji 5 kali, solat tarawih 27 kali. Betul. Haji banyak kali dah, umrah banyak kali. Dia murtad aja semua pahala Allah Taala batalkan, tak ada pahala. Tiba-tiba dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, sepanjang tempoh dia murtad tu, katakanlah dia murtad 5 tahun, dia kena qada balik sembahyang sepanjang 5 tahun. Dia kena qada balik puasa yang dia tinggalkan semasa murtad tu sepanjang dia murtad. Semua kena qada balik. Ini seksanya orang murtad. Ya, ada beza dengan orang kafir. Orang kafir kalau tak sembahyang, dia masuk Islam, dia tak kena qada sembahyang. Sebab memang dia kafir, nak qada apa? Tapi kalau orang Islam lepas tu murtad, sepanjang tempoh dia murtad, semua sembahyang, semua puasa, semua kena qada balik. Ya, dan pahala dia kosong. Semua amalan sebelum tu terbatal. Jadi inilah yang menakutkan kita. Kita kena terima semua apa yang Allah Ta'ala ajar pada kita ni. Jaga-jaga. Jangan kita mengingkari qada dan qadar Allah. Naklah letak dalam hati kita redha atas apa yang berlaku. Sebelum berlaku memang kita kena usaha supaya benda tu dapat dibenteras. Tapi bila dia telah berlaku, jangan komplain apa yang Allah Ta'ala buat pada kita. Ya, sebelum kereta kita terbalik, memang kita kena usaha tayar tu biar betul-betul elok. Jangan tayar tu dah megah dah, kita bawa balik kampung juga, mana tak terbalik bila dia pecah. Tapi kalau kita dah tukar tayar, semua dah okey, ya, tiba-tiba terbalik juga kereta kita, ketika itu kita redha. Jangan kita kufuri qada dan qadar Allah. Ya, bagi wanita-wanita, pastikan anda menjadi isteri-isteri yang solehah, sentiasa cari redha Allah dan redha suami. Kerana redha Allah terletak pada redha suami. Syurga anda berada di bawah tapak kaki suami. Anda engkar kepada suami, amalan-amalan anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi rakan-rakan yang sakit sengal-sengal kaki lutut, jangan pergi jumpa Tok Bomo. Jumpa Tok Bomo, Allah Nabi sebut tadi 40 malam Allah Ta'ala tak terima sembahyang kita. Apa telah dipuas kita. Ya. Jadi itu sajalah yang nak saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang dilontarkan, tebal nota yang dibuat. Ya, itu dia. Maka apa yang baik yang tuan-tuan dengar tadi datangnya daripada Allah, apa yang tak baik itu daripada saya. Cumanya saya merasakan bahawa tuan-tuan sekarang ini sangat memerlukan kepada tong-tong derma. Bukan tong derma memerlukan pada tuan-tuan. Sebab kalau tak ada tong derma, macam mana tuan-tuan nak buat pahala bersedekah? Betul tak? Jadi mesti kita mengharapkan kalau boleh banyaklah tong-tong derma datang ke surau kita ni, supaya dapat aku bersedekah. Jadi pada malam ini, marilah sama-sama kita bersedekah, berinfak, ikhlaskan hati kita. Makin banyak kita bersedekah, makin banyak pahala Allah Ta'ala bagi, insya-Allah. Sedekah pada malam ini insya-Allah untuk Ma'had Dakwah wal Irsyad saya, sekolah saya tu, untuk kita menguruskan pengurusan sekolah ini yang memang perlukan banyak duit, tuan-tuan. Jadi duit kami berada dalam poket, tuan-tuan. Ya. Jadi marilah sama-sama kita bersedekah. Quran kata apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah seperti seperti benih yang kecil yang masuk dalam tanah. Benih ini akhirnya menjadi sebuah pokok. Pokok ini akhirnya menumbuhkan 7 dahan.
tiap-tiap dahan mengeluarkan 100 butir buah, 100 kali 700. Itulah gandaan harta yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang yang gemar bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mari sama-sama kita melatih diri kita untuk bermurah hati, membantu orang yang susah dan juga memerlukan. Barulah kita mendapat kebaikan itu. Karena tidak dikatakan kita mendapat kebaikan selagi kita tidak memberi sesuatu yang paling kita sayang. Itulah bukti kita sayangkan Allah lebih daripada harta kita. Ya, itu saja. Minta maaf banyak-banyak kalau ada tersinggung kata. Saya terpaksa tinggalkan anda, tetapi saya tinggalkan hati saya kat sini. Saya pergi bawa badan aja, ya. Karena saya sebenarnya berat sungguh nak tinggalkan surau ini. Maklumlah bila dah jatuh cinta ni tuan-tuan, bukan senang untuk berpisah, ya. Tapi nampak macam mana panggilan perjuangan perlu dipenuhi. Jadi itu saja daripada saya. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma ij'al fi qulubina nuran wa fi asma'ina nuran wa fi absarina nuran wa fi alsinatina nuran. Allahumma 'azzim lana nurana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.